Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi keizinan untuk kita bersua. Yang mana pada kali ini kita akan berbincang berkaitan dengan tajuk akhlak daripada pelajaran Usuluddin tingkatan 2, tajuk yang terakhir dah ni. Okey, yang mana tajuknya adalah Adabun Naum, iaitu adab tidur. Okey, apa yang kita nak bincangkan adalah kita tengok apa itu yang dimaksudkan ataupun apakah yang dimaksudkan dengan adabun naum, iaitu huwa dawabita wa qawa'idun naumi 'alal hay'ati nafi'ati li tabi'atil insan, iaitu kawalan dan peraturan tidur yang merupakan fitrah manusia yang bermanfaat. Kita tahu bahawasanya tidur ni adalah sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Selepas daripada kita bekerja di siang hari ataupun bertungkus lumus di siang hari, yang bekerjalah, yang belajarlah, dan malam ni untuk kita beristirahat. Sebab tu dia ada kawalan ataupun peraturan yang merupakan fitrah manusia yang bermanfaat. Okey. Dalil nakli berkaitan dengan adab tidur ni, firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-37 yang berbunyi, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura, iaitu dan dialah Tuhan yang menjadikan malam untuk kamu sebagai pakaian dan jadikan tidur untuk berhenti rehat, serta menjadikan siang untuk keluar mencari rezeki. Okey, dan itu Allah Subhanahu Wa Taala dah tegaskan berkaitan dengan tidur ni. Dia kata waktu malam untuk kita berehat, menjadikan malam untuk sebagai pakaian untuk berehat dan sebagainya. Tidur untuk berehat dan serta menjadikan siang untuk keluar mencari rezeki. Okey. Kemudian kita tengok berkaitan dengan apakah adab-adab tidur. Kat sini dia ada 8 adab tidur, iaitu yang pertama, naqdul firashi salasata marratin wa tasmiyatu billah, iaitu bersihkan tempat tidur sebanyak 3 kali dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tidur tu pastikan kita kita bersihkan tempat tidur kita tu supaya kalau ada semut-semut boleh hilang, kalau apa-apa sajalah yang boleh mengganggu tidur kita tu. Okey, kemudian yang kedua, an-naumu 'alal jambil aiman, iaitu tidur mengiring ke kanan. Tidur mengiring ke kanan. Okey, dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Okey. Selain daripada tu, tidur mengiring ke kanan juga boleh mengurangkan tekanan jantung, sebab jantung kita terletak di sebelah kiri. Kemudian tidur di sebelah kanan, tidur mengiring sebelah kanan ni dapat mengurangkan tekanan jantung, yang jantung ni fungsi dia untuk mengepam darah ke seluruh badan kita ni. Dan tidur mengiring ke kanan juga adalah untuk merehatkan otak kiri. Otak kita kan terbahagi kepada 2 bahagian, itu bahagian kiri dan bahagian kanan. Otak sebelah kanan akan mengawal anggota badan sebelah kiri, manakala otak sebelah kiri akan mengawal anggota badan di sebelah kanan. Okey, dan kita tidur mengiring ke sebelah kanan ni, otak sebelah kiri kita akan berehat secukupnya sebelum meneruskan aktiviti seperti yang kita biasa buat.
So dia dapat merehatkan otak kiri. Kemudian karahiyatun naum alal batni, elakkan jangan tidur secara meniarap. Sebabnya itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya ada hadis mengenai larangan tidur secara meniarap ni, seperti riwayat daripada Ya'ish daripada ayahnya Tighfah bin Qaisi Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia kata pada suatu hari ketika dia tidur di dalam masjid dalam keadaan meniarap, lalu ada seseorang yang menggerakkanku, membangunkanku dengan menggunakan seseorang telah membangunkan dia, gerak dia kan. Kemudian sesungguhnya ini cara tidur yang dimurkai oleh Allah. Kemudian Tighfah berkata, lalu aku lihat lelaki yang membangunkan dia tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata ini adalah tidur yang dimurkai oleh Allah. So itu adalah larangan supaya kita tak tidur secara meniarap. Kemudian istihbabul wudu, mengambil wuduk sebelum tidur. Lepas tu qiraatud du'a bismikallahumma ahya wa amut, membaca doa bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Kemudian yang seterusnya membaca ayatul kursi wal akhirataini minal baqarah, membaca ayat kursi dan 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kemudian itfa'ul misbahu wa ighlaqul bab, matikan lampu dan tutup pintu. Okey. Macam sekarang ni, zaman sekarang ni macam-macam lah. Lampu bilik tu lampu bilik lah, lampu tidur ada, lampu belajar, lampu study dalam bilik pun ada. So matikan semua lampu semasa tidur supaya dia boleh merehatkan seluruh anggota badan kita. Okey. Dan sebenarnya menutup lampu ni juga boleh kalau orang yang jaga kesihatan muka, sebenarnya tidur tutup lampu adalah baik untuk kesihatan dia. Sebab tidur dengan lampu menyala ni, dia kata dia boleh menyalurkan kesan negatif. Ini saya tengok dalam satu orang panggil artikel lah berkaitan dengan kesihatan muka ni. Jangan, sebab dia boleh menghasilkan jeragat dan tona kulit yang tidak sekata katanya. Dan kemudian kena tutup pintu. Lagipun sekarang ni banyak di antara kita, rumah-rumah kita ni ada dalam bilik tu ada tandas, dan kita kena tutup selalu pintu tandas tu sebelum tidur, supaya tandas tu merupakan rumah syaitan. So semasa kita tidur dengan harapan dan kita berdoa supaya tidak diganggu tidur kita tu oleh syaitan. Kemudian yang terakhir, apabila bangun tidur, qiraatud du'a alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian dah kita tidur, bangun daripada tidur tu, maka kita berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Okey, itu adalah antara sikit sebanyak berkaitan dengan adab tidur. Okey, kita tengok. Okey, ni last apakah hikmah kita mengamalkan adab tidur ni? Yang pertama, idrakun naum al-qayyim, mendapat tidur yang berharga, mendapat tidur yang sempurna. Kemudian yang kedua, mulazimatul azkar, kelaziman untuk berzikir. Memberi kelaziman untuk berzikir sebelum tidur. Kita baca something yang tu kan, tu menjadi mengajak kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian al-hifazah ala sihatil jismi, menjaga kesihatan badan. Orang yang tak cukup tidur memang dia tak sihat. Okay, so dia kena amalkan cara tidur yang baik, mengikut adab-adab tidur yang diterapkan dalam Islam. Kemudian ad-du'a khatiman li'amalihi, berdoa dalam setiap amalan.
semasa tidur ada doa, bangun tidur ada doa, nak makan ada doa, kan? Semuanya berdoa. Kemudian doa sababu doa malaikah, berdoa ialah sebab untuk malaikat mendoakan kita balik. Okey. Saya rasa itu saja berkaitan dengan adab tidur. Sama-sama kita aplikasikan, kita buat berkaitan dengan adab tidur ni, sama-sama kita amalkan. Semoga apa yang kita kongsikan pada kali ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk anda semua. Terima kasih kerana sudi untuk menonton video saya berkaitan dengan subjek Usuluddin. InsyaAllah kita akan sambung di next video untuk kita sambung lagi pembelajaran Usuluddin yang seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.